العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي تقوى الله فقد فاز المتقون. Mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya mereka yang bertakwa lah yang berjaya di akhirat kelak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muslimat ada tak tahu ni? Malam ni tak ada pun tak apa. Saya tuan-tuan tak ada pun tak apa. Tak ada begitu, tuan-tuan kena ada lah. Kalau tak ada pun sebenarnya kita ada buat rakaman share live di satu grup. Live ni maksudnya selain daripada tuan-tuan, sekarang ni ada 3 orang yang duk tengok. Lepas ni saya akan masuk pula dalam YouTube. Dan YouTube tu saya mati besok pun orang boleh tengok. Kita bubuhlah ke depan tu, kuliah di Masjid Bukit Raya Dalam. Tok Imam saya tak sebut pula dalam tu. Nak tulis boleh. Tok Imam dia Ustaz Fauzi. Kita baik, malam ni insya-Allah kita masuk dah 11 Muharram. Hari ni kita lepas 10 Ashura. 10 Ashura pada bulan Muharram. 10 Muharram 1442 Hijrah. Jadi hari ni kita berpuasa. Sebenarnya yang tak puasa sepatutnya dia buat bubuk surah dan dia bagi bubuk surah ke orang yang berpuasa. Kan ada hadis sebut siapa yang dia memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat seolah-olah dia dapat pahala seolah-olah dia juga berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang dia bagi makan tu. Jadi tuan-tuan, kalau tak puasa pun buat surah, tapi tak puasa buat surah pun tak buat, rugi 2 kali. Kenapa saya pun abang ni buat awal sikit bolehlah buat kita buat bagi kat saya sikit. Hari ni nasi pun boleh lah. Kita jumpa kata bubuk suara ni, katanya ada kata Allah tak ada masalah nak bubuh macam mana pun. Dia pun kalau eloknya 10 bahan dalam bubuk suara tu. Tak apalah, bukan kita nak bincang bubuk suara tu malam ni. Dan kita pun kena tahu juga suara 10 Muharram ini juga diraikan oleh orang yang beragama Yahudi, bangsa Yahudi. Kerana hari ini apabila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari apa ni? Hari ni hari apa ni bagi hangpa puasa? Orang Yahudi puasa hari ni. Cuma gaya puasa dia kita pun tak tahulah macam mana. Kan? Antaranya dia sebut, antaranya Nabi sebut antara beza puasa kita umat Islam dengan orang Yahudi ialah mereka tak bersahur, kita bersahur. Maknanya siapa yang tak bersahur dia puasa tu maknanya Yahudi pun tak dah sampai macam tu. Kita nak hentam lagu tu je orang jenuh kan. Tengok ada sikit samaan kata terus dia kan. Dan ada juga di beberapa tempat dalam dunia ini, contohnya di Iran, di Iraq, yang mereka kuat dengan Syiah, mereka raih 10 Muharram ni dengan macam-macam lah. Mereka menunjukkan penyesalan terhadap pembunuhan Sayyidina Husain, cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cederakan diri mereka. Mereka tunjuk menyesal lah sebab mereka tak tolong Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kepala dia dipancung. Dikatakan bahawa kepalanya berada di Masjid Sayyidina Husain dekat Al-Azhar, dekat Qahirah. Badannya dekat Qahirah begitulah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau di Masjid Husain tu saya pergilah ziarah
makam yang dikatakan kepala duduk kat situ. Jadi ceritanya sejarah panjang, zaman berzaman sampai kita pada hari ini bab Syiah tak selesai. Di Malaysia kita pun tak selesai bab Syiah. Di Pendang pun satu masa dulu bergegar kerana ada ketua Syiah tak tahu pila ni pergi mana, tak tahu. Tak tahu pila ni pergi mana. Saya pun dulu kadang lalu kok rumah dia tu tengok gelap. Kalau tidak sebelum ni tengok cahaya ada orang duk main lampu depa lah. Ini tak tahu kok dia pindah tempat lain. Wallahu a'lam bissawab. Depa juga bergembira pada hari, maknanya menunjukkan hari ini hari yang penting sebenarnya. Baik, ada satu kisah yang saya baca tadi daripada Syekh Isa Al-Basrawi, Syekhul Qurra di Mesir. Dia punya Twitter ya. Dia bagi ayat seorang ulama, dia kalau dia musafir dalam bulan Ramadan, dia buka puasa dia. Dia rukhsah, dapat rukhsah lah bermusafir, dan dia buka pada waktu dia musafir pada bulan Ramadan. Tapi kalau kata 10 Muharram, Ashura, hari ini kalau dia bermusafir, dia tak akan buka. Apa siapa Syekh lagu tu, saya tengok siapa dia, nama dia. Disebut dalam Al-Quran, sebut siapa yang tak dapat untuk berpuasa, iddatun min ayyamin ukhra, maka ada hari-hari lain untuk digantikan hari puasa Ramadan. Tapi untuk Muharram ni tak ada hari dah kita nak ganti guna lagu tu lah, macam tu. Dia tak sebut pun dalam hadis, tak apa, tak boleh puasa, walaupun dibolehkan puasa siapa yang terlepas 11 apa dia ada nak qada benda sunat pun boleh qada. Tapi rugilah kalau kita tak lakukan. Jadi puasa ni dia ada martabat yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita dah bincang dalam bulan Ramadan kan. Ada satu pintu di syurga dan ini pintu Ar-Rayyan. Semua yang masuk melalui pintu tu ialah orang yang rajin puasa. Kan? Bila habis rajin orang yang berpuasa ni masuk melalui pintu tu ditutup. Tak boleh dah masuk orang lain yang tak rajin puasa. Baik, malam ni sebenarnya kita buka kitab baru. Tu mukadimah lah. Tu mukadimah. Jadi kita buka kitab baru 40 hadis peristiwa akhir zaman. Ini hari itu saya bawa 2 kitab, satu 40 hadis penawar hati. Kita dah habis baca lebih kurang setahun lebih lah. 40 hadis Imam Nawawi. Yang sebelum tu lebih kurang 3 atau 4 tahun. Jadi banyak perbahasan dia. Tapi yang ni agak mudah untuk kita baca dan untuk kita faham. Huraian itu pun tak terlalu panjang dan berbelit-belit. Baik, kita masuk hari ini, kita cerita 40 hadis peristiwa akhir zaman susunan Abu Ali Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki, Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi kat saya ni ada 2. Satu ini edisi baru, satu edisi lama pun saya bawa. Hak lama ni yang kita ada beberapa benda. Yang hak lama yang saya bawa ni tahun 2000. Tahun 2000. Nah, abang kata kitab ni juga walaupun kita nampak simple tapi sebenarnya berkat. Sesuai lah untuk kita baca. Nak berkat lagi nulah Sahih Bukhari lah kita bermain kan. Tapi Sahih Bukhari ni kita dah bermain tu jenuh kita nak baca. Saya berletih juga nak kena study. Yang itu berkat lah, tapi itu dia lebih sesuai dengan kita ni kitab-kitab yang nipis, yang ringkas untuk kita baca, untuk kita fahami dia. Kalau kata yang saya bawa ni, hak insipiran saya ni March 2000 cetakan kedua. Ni cetakan kedua. Hak yang saya salah satu lagi yang baru ni 2018. Maknanya berapa belas tahun dah kan? Maknanya kitab ini berkat dan orang duk baca. Sampai hari ni orang duk baca. Ini ada yang kami diskusi pada dengan Syekh, kami mengaji
Tahun berapa lebih kurang tahun 2001 2002 macam tu kot. Lebih kurang tak ingat, tak silap di daerah. Baik, kita baca insya-Allah tanpa berlengahkan masa kita tengok yang mukadimah ni. Baru mukadimah pun panjang dan sangat memberi kesan pada kita sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muqaddimah. Sudah lebih dari 1400 tahun kita ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak kira ni, dia hijrah kita ni bermula daripada tahun Nabi berhijrah ke Madinah lah. Kita berada di awal tahun. Di awal tahun lah kita ni. Jadi kalau nak ikut kita, Nabi diutuskan kepada kita sudah lama mana? Lah ni 1442 tambah 13 tahun duduk di Mekah kan. Tu Nabi diutuskan, jadi berapa? 1452 betul? 1455 betul? 1455 hijrah. Semenjak Nabi diutuskan, waktu Nabi umur 40 tahun berada di Mekah. Jadi tahun hijrah kita 1442 ni dia bermula tahun pertama tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Sudah lebih 1400 tahun kita ditinggalkan oleh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sampai ke hari ini kita masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan buah dari perjuangan dan kegigihan yang terus menerus dari para ulama dalam memikul tugas yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar pada kita, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Tak ada dah nikmat yang paling besar. Inilah yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat nanti. Kan ada orang zaman Rasulullah pun ada cerita seorang kafir musyrik, dia masuk Islam. Masuk Islam bunyi semboyan. Semboyan telah berbunyi. Macam tu kan? Tak ada lah tadi ni. Jadi bila bunyi semboyan, dia pun baru mengucap dua kalimah syahadah, seruan jihad. Seruan jihad telah lama memanggilmu. Nasyid pula tu imam lah ni. Nasyid macam ni dulu-dulu ni orang apa? Evergreen orang kata. Dia sungguh-sungguh dia dapat membakar semangat jihad kita. Nasyid dah ni duk syok pasal muzik je. Dan nasyid lagu pun sama. Lagu lama tu boleh ingat. Ramli apa semua tu. Jadi dia pun terus lompat pi daftar untuk berjihad. Tak ada semayang lagi, tak ada bayar zakat, tak ada puasa, tak ada pergi haji, tak ada semua buat. Dia mengucap dua kalimah syahadah, terus lompat pergi medan jihad dan syahid, masuk syurga. Jadi tu kita bukan dah boleh kata lebih kurang dekat orang, laknat orang. Baru ni kita baca kitab apa nama Hidayatus Salikin. Jangan duk melaknat orang tak tahuan punca. Boleh jadi nanti di akhir hidup dia bertaubat. Dan boleh jadi juga kita ni pun mesti dalam keadaan yang kita kata kita bimbang juga, takut apa? Kita pun tak tahu macam mana pengakhiran hidup kita. Itu pun kita dah bincang, kita dah sembang, kita dah muzakarah, kita dah hurai dalam hadis 40 penawar hati yang itu ni. Banyak dah. Jadi kemudian mana kita hari ni kita duk rasa nikmat iman dan Islam tu berkat pengorbanan, berkat perjuangan ulama-ulama dahulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menitiskan darah ke bumi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berapa orang yang mati syahid?
disebabkan untuk meninggikan kalimah Allah. Orang yang selepas itu tabi'in, tabi'in sampai kita pada hari ini, berapa ramai dah orang yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Syahid fi sabilillah. Untuk apa? Untuk agama itu sampai pada kita pada hari ini, berkat perjuangan mereka. Para sahabat tabi'in, tabi'in dan alim ulama silih berganti memikul tugas sebagai pewaris Nabi. Jadi siapa yang buat pikul jejak ataupun kerja tugas macam mana yang Nabi buat, maka dia adalah pewaris Nabi. Siapa mereka? Dalam hadis disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi pewaris Nabi. Mereka sentiasa aktif di dalam tugas dan tidak mengenal titik akhir di dalam perjuangan. Tak pernah kenal titik akhir. Saya teringat salah seorang pejuang Islam di negara kita Malaysia, telah ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Kita dulu ada penjara, jadi tak ada takut kan. Isa tu macam-macam juga. Mana hak yang hak tak betul pun ada juga. Hak yang kita kata tak tahulah macam mana ditangkap tanpa dibicarakan. Dia duduk lebih kurang 4 tahun. Ustaz pergi pondok kena masuk dalam tu. Saya baca cerita dah macam mana dia perjuangan 4 tahun atau 5 tahun. Mereka ni akan di brainwash, akan di orang apa, cuci otak supaya apa nama ni ikut macam mana yang nak apa pemerintah nak. Ketika itulah kan ustaz ni jadi macam orang biasa sudahlah, mengajar agama di masjid tu, fardu ain tu jadilah kan. Ni duduk tang ni ustaz tu tunggu, tak kesian ke atau anak bini ni nak makan apa? Dia sebut macam tu. Kalau dia jawab apa? Kalaulah aku yang duduk kat sini ni nak perjuangkan agama Allah, anak bini duduk di rumah tu tak ada makan, aku tak mau bertuhan dengan Tuhan Allah. Dia sebut macam tu, dahsyat dengar. Oi, terkejut kawan tu, awak ustaz kata lagu tu. Nak habaq kata dia yakin Allah Ta'ala pemberi rezeki. Apa aku nak takut anak bini yang ada di rumah aku tak ada 4 tahun 5 tahun. Akhirnya dia keluar daripada tahanan. Dia balik rumah, dia tengok penuh anak-anak besar, elok, sihat, tak ada siapa, tak ada masalah apa. Gundi guni beras berkampit-kampit, tak pernah putus makanan. Tapi keyakinan kita. Ada banyak cerita tentang, nak cerita pakat kita setahun mukadimah jelah. Mukadimah saja. Mereka sentiasa dalam titik akhir dalam perjuangan. Nak cerita pasal orang yang berjuang ni, kita akan rasa kita ni tak ada apa, malu kita ni tak ada apa. Nak mengaku berjuang ni pakai dak dah kita ni. Beza dengan depa. Kalau nak ceritalah satu pasal depa ni. Orang yang berjuang semenjak Nabi diutuskan. Itu baru Nabi Muhammad. Tu tak kira sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Berapa ramai dah Nabi sendiri yang dibunuh oleh kaumnya kan, dan sebagainya. Maka dengan semangat inilah Islam sampai ke negara kita, dan sampai hari ini umat Islam merupakan 1/5 dari penduduk dunia yang jumlahnya lebih dari 5,000 juta nyawa. Tak tahulah yang lain ni tak tahu, tapi nak habaq kata ramai umat Islam di dunia. Umat Islam paling ramai di dunia. Tapi umat Islam boleh dilakukan apa sahaja kehendak musuh Islam. Dituduh sebagai apa? Sebagai teroris, dituduh sebagai macam-macam. Padahal orang lain buat lebih daripada tu. Kita tak buat pun, kadang dituduh, difitnah, tapi tak dikatakan pun sebagai teroris. Perancangan musuh Islam. Tadi ada anak murid saya tanya seorang, ustaz lagu mana cerita ni? Saya duk main game. Pasal apa game tu? Game tu menari. Adalah couple semua menari. Menari berdua. Habis menari tu, kalau kata dapat perempuan tu, jadi mereka akan kahwin. Dalam game tu kahwin. Perkahwin tu bukan cara Islam, cara mereka lah. Saya pun tak tahu cara apa. Tapi cara lagu tu lah. Dia dah tunjuk gambar tu bagi saya tengok. Gambar apa? Tengok orang duk menari lah. Kartun duk menari.
Boleh tak ustaz saya main game tu? Yang pertama saya anti game. Saya anti game. Walaupun anak duk main game. Ni pasal anak tengok balik. Main game. Kok mana pun sebenarnya salah satu perancangan musuh nak melalaikan umat Islam, remaja Islam, pemuda-pemudi Islam dengan duk balik main game. Mayang pun kadang lewat. Tak apa kalau semayang, hak tak semayang, duk balik. Kadang-kadang bukan takat apa anak-anak, bapak budak pun sama naik. Kalau tidak tak ada lah cerita yang hari tu ni baru ni menyedihkan. Mak keluar pergi kedai kot. Pak balik main game. Balik anak masuk dalam bilik air, jatuh dalam besen ada air, lain kali lemas mati. Lalu mana cerita kan? Pasal game. Dan sebagainya lah kan? Memang mereka sentiasa mencari jalan. Perang sarah dipanggil. Panjang punya cerita. Kalau nak cerita lah, tak boleh cerita lah. Tapi waktu-waktu gini ni kadang-kadang dia banyak main cerita banyak kot ni. Dia nak cerita macam-macam, tak boleh, kena sekat, kena terus macam ni. Nak abang ni kita di akhir zaman lah ni. Mukadimah lah ni nak kena kenal. Tapi saya ingat tak ada pun tok-wan ni ada kat sini main game. Tok Imam tak main game. Tok Imam main game kata. Kadang-kadang kok-kok lah, kok-kok nak layan cucu kan. Main tok wan nak main dia yang sonok sangat ni. Tok Imam pun main game. Tak ada kot. Jadi hari ni game apa PUBG lah, apa benda apa semua tu. Robi kita. Payahlah. Kalau ada anak muda sini, ada hak yang orang muda-muda ni pun saduk main lah. Melalaikan. Carilah benda yang berfaedah. Game tu tak jadi pahala kat kita. Besok nak di akhirat besok ni tak di apa nama, tak ada malaikat tanya berapa banyak main game. 100 kali ada kot 1000 pahala. 10 kali 10 1000 pahala. Yang masuk ke syurga melalui pintu yang nama dia pintu game. Tak ada. Sementara negara kita Malaysia yang tercinta ini merupakan negara yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Saya ingat dalam lebih kurang tak sampai 20% kot tadi. Kita tak sampai 20% agama Islam. Tak silap saya. 40, tapi kita masih terbanyaklah kalau kata nak bagi bahagi dengan agama-agama yang lain. Walaupun dari masa ke semasa umat Islam sering ditimpa malapetaka dan mereka menghadapi bermacam-macam ujian. Kalau nak ingat, ya Allah kata, kalau nak ingat ni zaman berzaman macam-macam malapetaka, ujian yang umat Islam hadapi. Nak sebut satu-satu panjang punya cerita. Namun dengan limpah karunia dan kasih sayang Allah Ta'ala, mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai nilai-nilai agama dalam kehidupan. Walaupun macam tu masih lagi ada nilai-nilai agama dalam kehidupan. Walaupun kita mengakui adanya kekurangan di sana sini, Al-Quran dan hadis adalah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Mereka tidak akan sesat dan lenyap dari permukaan bumi ini selama masih berpegang teguh kepada keduanya. Taraktu fikum amrayn, Nabi sebut. Ini hadis, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu yang takkan kamu sesat selagi mana kamu berpegang dengannya. Kitab Allah yang pertama, yang kedua sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul, adu alaiha bin nawaj. Gigit dia dengan gigi geraham. Gigi geraham ni yang duduk belakang lah. Kuat betul lah kalau kita pegang, kalau kita gigit dengan gigi geraham tu. Al-Quran dan hadis adalah pegangan yang tidak luntur dan sumber segala kekuatan serta keterangan yang lengkap dan jelas tentang identiti Islam itu sendiri. Memalangnya kita pada hari ini umat Islam tak nampak keindahan Al-Quran itu.
yang menjadi tulang belakang kepada agama Islam kita. Kita tak nampak keindahan Al-Quran. Sebab tu kita kata buat indah tak indah dengan Al-Quran. Kita rasa macam biasa. Kita rasa mungkin Al-Quran ni hanya sekadar untuk kita baca ya. Siapa baca banyak ni dapat banyak ni. Siapa baca tak sedap bahawa Al-Quran itu adalah petunjuk sepanjang zaman. Banyak sangat benda dalam tu. Apa saja yang kita nak ada dalam Al-Quran. Tinggal kita nak buka, kita nak baca dan kita nak faham. Baik. Sebenarnya segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang telah lalu, sedang dan akan berlaku, semuanya telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini di antara kelebihan ataupun kita boleh katakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah tahu sebenarnya apa yang akan berlaku. Sebab tu hadis-hadis Nabi, hadis ni dia mendepani masa. Kan? Tak berlaku pada zaman Nabi. Lagi. Tak ada lagi. Zaman kita baru kita jumpa, baru kita tahu apa maksud hadis yang Nabi sebut. Tapi yang hebatnya para sahabat Rasulullah SAW tak pernah kita kata ragu-ragu tentang soal itu. Menerima dengan 100% penuh. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Semua dah ada cerita. Jadi semua permasalahan itu telah diterangkan. Semua masalah dah diterangkan. Dan pula telah dijelaskan cara-cara untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Dah sebut cara-cara nak hadapi, macam mana nak selesai setiap masalah yang ada di dalam kalangan kita. Maka di dalam hal ini termasuklah permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam akhir-akhir ini. Dah ada dah dia punya cara, kaedah kita nak selesaikan. Pasal apa tak selesai-selesai? Itu hal yang boleh kita bincangkan. Dan kita buat tindakan yang seterusnya. Semuanya telah pun diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di dalam hadis-hadisnya, supaya mereka dapat berwaspada dan menjaga diri. Dan dengan itu mereka akan tetap berada dalam ajaran Islam yang murni serta terhindar dari segala kerosakan dan bahaya kesesatan. Imam Muslim radhiyallahu anhu ada meriwayatkan di dalam kitabnya seperti berikut. An Abi Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Kami sembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu subuh. Wa sa'id al-mimbar, kemudian Nabi telah bangun mimbar, telah bangun naik atas mimbar. Saya terjemah tu tuan-tuan nak tengok terjemah belakang boleh, saya terjemah tu. Fa khatabana hatta hadarat az-zuhr, maka Nabi berkhutbah kepada kami sampai waktu zuhur. Maknanya lepas subuh, kalau kita lah subuh lebih kurang kita kata habis mayang subuh 6.30 lah, lebih kurang kita kata. Habis tu Nabi terus naik atas mimbar, Nabi khutbah sampai zuhur. Dia makan benda no. Kalau macam tu lah, tak tahulah keadaan macam mana waktu tu kan, boleh jadi pokok ada orang duk main sedekah kurma ke tengah tu, wallahu a'lam. Fa nazala fa salla, waktu zuhur tiba maka Nabi pun turun sembahyang. Summa sa'ida al-mimbar, kemudian Nabi naik pula atas mimbar. Fa khataba hatta hadarat al-asr, sehingga datang waktu asar Nabi berkhutbah sambungan daripada lepas zuhur tadi. Summa nazala fa shalla, kemudian turun maka kami pun sembahyang asar. Sampai asar kami berhenti, Nabi turun mimbar sembahyang asar. Ni sahabat-sahabat tu ada belakang ni. Summa sa'ida al-mimbar hatta gharabat asy-syam, habis sembahyang asar Nabi naik pula atas mimbar khutbah pula sampai tenggelam matahari. Fa akhbarana ma kana wa ma huwa kain, maka dalam khutbah tu Nabi cerita kat kami, sahabat tadi ni sebut,
Nabi cerita kat kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Nabi dah cerita dah apa yang dah jadi, apa yang akan terjadi. Fa'alamuna akhfaduna. Maka orang yang pandai di kalangan kami, cerdik, dialah yang paling banyak ingat, yang paling banyak hafal apa yang disebutkan oleh Nabi pada hari itu, lepas saja subuh sampai maghrib. Tu dia beritahu tu. Boleh ngaji orang tu tak? Lepas subuh tu kita buat ngaji sampai maghrib. Tak lepas habis. Dah rehat juga. Kami dulu pengalaman ni kami lalui dengan Syekh Nuruddin daripada pagi. Tapi mula taklah sampai subuh sangat. Dia kurang ke 8 tu kita mula mengaji. Termasuk yang kita baca waktu tu, waktu tu ada satu waktu tu dia buat daurah tu. Termasuk sekali dengan kitab ni lah, tapi kitab ni Syekh Fahmi Zamzam yang mengajar. Satu kitab yang lain semua kitab Syekh Nuruddin, Al-Awail wal Awakhir, hadis tentang awal dan akhir kitab-kitab hadis. Daripada pukul 8 pagi sampai maghrib ataupun isyak. Tu lah. Tahun 2021-2022 dulu ni. Lepas tu yang hari terakhir nak habis kitab tu sampai ke 12 malam baru selesai. Dapat sijil pun semua sekali. Tu dia pagi sampai ke malam tu. Lengoh kita waktu tu duk muda remaja lagi. Dan ni pun muda lah. Muda jugalah. Beda tentuan kan. Tengok kan. Tak tahu nak kata. Ngaji dengan Syekh Nuruddin bukan duduk rata, kena duduk betul lah. Duduk tak diam, duduk main handset, duduk main pen, tak dia kena jaga. Jaga sungguh tentu tak. Sampai hari ini. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Fadilatul Syekh Nuruddin. Tadi saya dengar agak ni. Lah ni ada apakah? Lah ni ada. Syekh tuan-tuan nak dengar Syekh Nuruddin duduk di Indonesia sana tu. Depa tiap hari dia buat live, boleh dengar kuliah. Tadi saya dengar kuliah Khairatul Hisan, kitab tentang cerita manaqib biografi Imam Abu Hanifah. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun ada juga. Kita dan tak dan saja nak mengaji, nak dengar apa semua. Baik. Itu kita cerita lagu tu lah. Itu pengalaman kita. Tadi pun dia Syekh Nuruddin sebut dia boleh lagi. Sampai hari ni umur dia dah 50 lebih. Dia mampu lagi kalau kata nak mengaji daripada lepas subuh tu sampai malam. Duduk tahiyat awal tu lebih kurang lagu tu lah sampai habis. Kadang nak ubah dia ubah sekadang kira lagu tu lah. Itu kelebihan kita mengaji tu. Kita yang duduk belakang ni, duduk bawah ni, aduh, kita dia risau. Tapi itulah cara kalau kita nak boleh berkat mengaji. Baik. Itu cerita sikit lah. Memang lambat sikit lah kita malam ni nampak gayanya. Idea main banyak pula. Bukan main idea apa, dia main banyak pula. Terbuka file hak lama dulu terbuka. Baik, macam itulah zaman Rasulullah SAW. Siapa yang paling ingat, siapa yang cerdik, dialah yang akan dapat hafal paling banyak daripada sampai subuh tu sampai maghrib. Jadi saya nak main sini tadi ni, nak cerita buka dengar satu kisah kawan hantar dalam grup mana orang tak tahu. Seorang anggota polis, saya tak tahu pangkat dia apa lah ni. Dia ada 2 diploma. Dia ada 2 master. Dia ada tengah buat 2 PhD. Insya-Allah Allah Taala bagi dekat dia kehebatan yang macam tu. Ni lahir umur 76. Anggota polis. Bukan takat itu, hafiz Al-Quran. Yang 2 bidang yang dia ambil tu, dia buat PhD sekali, dua-dua sekali. Dia buat 2 sekali. Diploma
ijazah pun buat dua-dua sekali. Dia kata ijazah mechanical apa tak tahulah, bahagian kapal terbang, bawa kapal terbang di UiTM. Kemudian dia ambil di UKM dalam masa yang sama, habis dalam masa yang sama juga ambil usuluddin pula dah. Kita ambil satu pun jenuh mencungak, setengah mati. Dua-dua bidang profesional akademik jenis-jenis tu nak kena bahasa Inggeris, kena cakap matematik, kena reti, kena pandai. Yang ni usuluddin pula sepasal. Hebat tu. Ish, tak boleh jadi dah kita. Jadi macam ni je lah. Itu seronok. Ada rupanya anggota polis Malaysia macam tu. Orang Kelantan, orang Kedah, yang hebat-hebat, yang luar biasa ni banyak orang Kelantan. Kedah hebat juga. Kedah lah ni hebat dengan COVID-19. Tapi hari ni sikit lah. Ni sikit lah. Tapi mereka jaga-jaga. Kalau tidak akan bertambah banyak. Di Pendang pun ada beberapa tempat yang kena jaga-jaga kan. Ada hak pakai gelang pig betul kan. Di tempat saya kampung pun ada agak hak pakai gelang pig. Ada kedai. Tadi ni dia kata ada 3 orang kat sini pakai kubur 500. Okey. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih. Daripada riwayat Muslim, Imam Muslim. Dalam khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang ini telah diterangkan hal-hal berkaitan dengan makhluk dari permulaan penciptaannya hingga ke akhir zaman. Jadi khutbah Nabi daripada awal mula penciptaan manusia, makhluk, sampailah akhir zaman dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzah. Barzah maksudnya dinding. Jadi kita alam barzah di mana? Dia ada dinding pemisah di antara dunia dan juga akhirat. Dan hari kiamat. Jadi berkata Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, terkadang aku terlihat sesuatu yang telah aku lupakan, maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berlalu masa Rasulullah dah wafat dan sebagainya. Huzaifah Al-Yaman menjalani hidupan seharian dia. Kadang-kadang dia teringat balik khutbah Rasulullah SAW itu, yang waktu mereka ramai-ramai dengar tadi ni, sebab berlaku sesuatu yang pernah Nabi sebut dulu. Dia sebut sebelum lagi, tapi berlaku waktu tu dia ingat balik. Dia kata, maka aku mengingatnya kembali, samalah halnya seseorang yang kamu yang mengenal semula sahabat yang telah lama hilang dari ingatannya apabila ia bertemu kembali dengannya. Itulah kita dengan kawan-kawan kadang 20 tahun tak jumpa kan? Kita pelupa lah. Pergi Kenuri jumpa, 20 tahun tak jumpa. Ambil nombor telefon lah apa semua ni, tak payah. COVID-19 Kenuri pun tak boleh. Kenuri ya pakai bukui. Boleh lah, bukui pun tak apa. Maka di dalam buku ini akan kita sebutkan beberapa buah hadis tentang peristiwa akhir zaman dan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam di zaman ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh junjungan kita ini, maknanya dalam kitab kita ini adalah sebahagian panduan dalam kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Bukan takat kita, betulnya anak-anak kita pun nak kena baca kan? Bila teman cerita kat teman cerita bila tahun lepas ke 2 tahun lepas dia buat forum apa akhir zaman. Lagu tu lah lebih kurang. Baru ni ada sahabat kawan saya depa buat forum online. Jadi semua online lah ni. Ngaji online belaka. Saya pun ada beberapa online yang saya duduk online dengan tu Syekh Mesir, Ibn Mesir mengaji dengan depa. Online belakang tadi masyarakat online duduk atas kereta sambil bermesyuarat tu gambar hang tu sembah lah. Semua online belakang ni zaman baru, apa norma baru dia kata kan. Jadi
Dalam buku ini terdapat beberapa panduan untuk kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Jadi sesuai kita nak baca kan. Jadi kalau kata kita, bukan setakat kita, tapi kita cerita orang pula. Mudah-mudahan dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh junjungan kita ini, dapatlah kita menyelesaikan permasalahan yang sedang dan yang akan kita hadapi, dan terbukalah kadang-kadang benda yang nak berjadi. Tapi bila kita duk ingat, bila kita mengaji, maka benda-benda yang kita tak jadi lagi. Tapi kalau kita biar akan terjadi, maka kita dah ada cara jalan penyelesaian. Kalau jadi, macam ni cara penyelesaian. Jadi dan sebelum nak berlaku, kita dah ada cara macam mana kita nak atasi. Dan terbukalah di hadapan kita jalan yang membawa keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Nampak ni mukadimah pun kena 2 kali ni. Sebelum kita mengakhiri mukadimah ini, sebaiknya kita mengambil suatu peringatan dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ar-rajul halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Rawahu Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang berkata orang ramai ataupun masyarakat pada hari ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Sebab apa? Lah ni cerita dia. Dia duk cerita orang ni rosak, orang ni, tapi dia sendiri pun tak buat apa pun. Dia pun duk kedai kopi sambil duk minum kopi 2 jam tak habis-habis. Rokok di tangan pula, duk nyimang. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Wah, rosak sini, tak elok sini, tak baik. Kritik sana, tegur sini, tapi dekat tu je lah. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Dia tak buat apa pun, dia duduk begitu juga. Jadi ada pasal lah kalau nak diuraikan daripada hadis ini. Jadi boleh jadi macam tu. Jadi jangan memang. Jadi kita apa sahaja yang kita nak keluar daripada mulut kita, nak komentar sesuatu, nak kritik sesuatu, nak tegur sesuatu, kita tengok dulu dalam diri kita. Kadang-kadang orang tak tengok dalam diri dia, dia tengok kat orang lain. Rupa-rupanya hak yang dia tegur orang tu ada dalam diri dia. Itu pun satu hal. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu ketika menulis hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan penjelasan seperti berikut. Ini penjelasan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Larangan seperti di atas itu, larangan berkata bahawa orang ramai telah rosak adalah untuk orang yang menyatakan sedemikian itu dengan tujuan rasa bangga diri. Ini satu hal. Dia cerita lagu ni pada nak banggakan diri dia, nak nak penghina orang, nak pelekeh orang, dan nak habaq kata dialah yang bagus, dialah yang elok. Lepas tu dia ceritalah orang lain rosak, orang lain tak elok. Pasal dia nak habaq kata dia yang elok. Lepas tu dia cerita, tengok aku. Macam itulah lebih kurangnya kan? Adalah untuk menyatakan sedemikian itu dengan rasa tujuan, rasa bangga pada diri sendiri sebab dirinya tidak rosak, dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Ini penyakit. Dalam Quran sebut fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu jangan kamu bersihkan diri kamu yang kamu merasa kamu itu bersih. Macam tu lah. Maknanya orang beriwak dan dia apa? Angkat baku sendiri. Masuk bakul, angkat baku sendiri. Maka yang demikian itu adalah haram. Adapun orang yang berkata seperti itu kerana ia melihat, tapi kalau ada orang kata macam tu, kurangnya dia kerana dia melihat kurangnya perhatian masyarakat terhadap agama serta didorong oleh perasaan sedih, bukan hanya sekadar dia berkata-kata, tetapi dia juga mengusahakan untuk memperelok dan merubah keadaan, dan dia rasa sedih. Kadang sedih sebab dia tak mampu nak buat apa-apa, ataupun dia buat pun tak boleh tara mana lagi kan.
melihat nasib yang dialami oleh mereka dan timbul dari perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan itu tidak ada salahnya. Maknanya kembali kepada niat jugalah. Apa-apa sebenarnya awal-awal kali niatlah yang kita kena jaga. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama dan begitulah cara mereka menghuraikan permasalahannya. Di antara alim ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Malik bin Anas Al-Khattabi, Al-Humaidi dan lain-lain. Maka hendaklah hadis ini menjadi suatu peringatan kepada kita bila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan di dalam buku ini, yang banyak mengutarakan tentang kemunduran umat Islam dan kemerosakan moral mereka. Maksudnya peringat diri kita sendiri. Kita baca hadis ni bukan kita nak habaq, bukan kita nak perasan diri kita elok, tapi nak jadi sempadan supaya kita boleh ambil sebagai pengajaran, supaya jangan berlaku pada diri kita, dan kita usaha untuk jangan berlaku juga kepada orang lain dan pada di mana saja tempat kita berada. Kemudian oleh kerana itu, apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam dewasa ini, nampak nanti kita baca satu hadis, kita boleh nampak keadaan umat ataupun zaman kita pada hari ini sama macam mana hadis sebut. Padahal Nabi sebut 1400 tahun yang dulu. Maka janganlah kita merasa bangga dan ujub. Kalau kita tengok, betul apa dia kata ni, janganlah kita duk rasa kita duk syok. Kita duk rasa kita bangga, aku ni hebat, iman duk main masjid selalu, kan, mayang tak tinggal. Jangan kita kata macam tu, kan. Jangan kita merasa bangga dan ujub. Ujub ni heran kat diri sendiri dengan kebaikan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing dan jangan suka menuding orang lain. Jangan suka sini, dia tu di situ, di sini tak. Dan apabila kau rasakan moral umat Islam dewasa ini yang dibicarakan, maka biarlah pengungkapannya itu dalam bentuk yang sihat, dalam bentuk positif. Bila kita sebut hadis ini, kita kuraikan hadis ini dalam bentuk yang positif dan dengan perasaan yang penuh dengan belas kasihan dan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri kita dengan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi salam. Al-Faqir ila Allah, Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki, hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memberikan kesihatan, taufik dan hidayahnya kepada Al-Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, sehingga dapat memberi manfaat kepada manusia keseluruhannya. Alhamdulillah, saya pun sampailah ni ambil manfaat daripada beliau dengan kitab-kitab beliau. Mudah-mudahan berkatlah beroleh kepada kita. Khazanah Bajariyah tak habis dah. Ini 1991. Yang ni 1991 lagi. Muqaddimah ni 1991. Jadi lama dah. Mungkin ada yang dengar, ada yang baca pun tak lahir lagi. Wallahu a'lam. Kita masuk hadis yang pertama, insya-Allah minggu depan kot, tak ada apa masalah. Insya-Allah kita ni. Kalau tuan yang ada tak ada, yang tak ada lagi boleh habaq saya. Saya pun tak pergi lagi kepada Ustaz Ali, anak pada tu Abu Ali tu, anak Ali tu anak Syekh Ahmad Fahmi lah. Saya hubungi beliau untuk dapatkan kitab-kitab daripada Khazanah Banjariyah. Kalau ada yang tuan-tuan nak, beritahu kat saya, habis dah. Ni saya tak pergi, memang nak kena pergi tapi tak terpipi lagi. Kadang-kadang nak pergi, dia ada kerja di sana sini pula. Wallahu alam. Takat itu sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada yang nak banyak tu tak apa. Tak apa, saya abang. Assalamualaikum.